sebab nak habiskan silibus konon-kononnya lah, tapi pelajar jadi mangsa. So hari ni yang saya kata kita kena ada rancangan kerja dan persediaan mengajar. Alright. So kita tengok hari ni kita akan tengok beberapa istilah dalam rancangan kerja. Lepas tu you all boleh menerangkan langkah-langkah dalam persediaan rancangan kerja, mengenal pasti kepentingan menyedia persediaan mengajar dan mengenal pasti komponen dalam persediaan mengajar PH dan juga rancangan tahunan. Okay, this is the process actually. Okay, siapa masih ingat? Okay, so anybody can guess what is the first komponen di atas ini? What is the first component di atas ini? Anybody can guess? Kalau tak mau cakap tulis kat chat. Kalau nak bercakap pun boleh. Saya terima saja. Saya tak naklah orang yang sama. Orang yang lain-lain mana? Fatin Hazika, Kira, mana? Zara, Zati, Nurin, Ain, cepat tulis kat sini. Atifah, Hadi, saya nak dengar juga suara, tulislah dekat chat tu. Linda, mana dia? Cepat tulis. Apa dia kat atas tu? Kurikulum dasar Izzah kata, okay. Anybody else? Okay. Alright, kurikulum tentang apa? Yang di mana subjek-subjek SRT diajar? Di mana subjek-subjek SRT diajar? Kurikulum apa? Okay. Alright, yes, betul kurikulum. Okay, so saya refresh balik kurikulum apa yang ada. Okay, yang ini yang saya dah sentuh di awal kuliah kita yang pertama dulu di mana subjek-subjek yang berkaitan dengan SRT. Kalau form 1, form 2, form 3 subjek RBT ada sedikit. Form 4, form 5 subjek sains rumah tangga. Okay, form 1, form 2, form 3 ni yang saya kata tu. Yang mana yang mendapat BPS tak bagus, dia akan masuk PAV. PAV, PAV dapat SKM 1, 2. Dia tak ambil PT3, sambung SKM 3 di KV. Okay. Ini dekat sekolah menengah akademik biasa. Dan form 4, form 5 ada juga subjek MPV dan PVMA. MPV ni dah slow landing lah. Dia akan slowly diganti oleh PVMA. PVMA ada SKM. Okay, sampai SKM 3. Alright, ini yang ditawarkan di SMK biasa. Dan kalau di KV, College Community, program sijil dan program diploma. Okay, this is all curriculum yang you all pergi sekolah dan mungkin you all akan mengajar subjek-subjek ni lah. Jadi kena aware, kena tahu kurikulum yang berkaitan dengan subjek-subjek sains rumah tangga. Saya rasa untuk RBT ni you all dah analisis kan dalam subjek kaedah pengajaran RBT dan subjek sains rumah tangga. PAV dengan PVMA ni dia punya kandungan dia sama dengan sijil KV, sebab sijil KV dia SKM 1, 2, 3. Kalau PAV form 1, form 2, form 3 tu SKM 1, 2 dah cover lah. Kalau PVMA ni dah slow landing lah, saya slashkan juga. Macam ni.
Okey, ini dah slowly dia makin dah dia akan diganti sepenuhnya oleh PVMA. Jadi PVMA ni dia buat sampai SKM 3, satu. Okey, jadi dia punya kandungan sama dengan sijil KV 123. Jadi dia punya kandungan sama. Untuk college community hampir sama sebab dia juga menggunakan NOS dalam SKM 123. Okey. Dan juga diploma SKM 4 dan 5 tak silap saya. Okey. Jadi ini yang kurikulum yang you all kena tahu. Saya rasa hari tu kan dah masing-masing dah masa kita buat aktiviti amali, masa kita buat kumpulan jigsaw puzzle hari tu, okey. Pembentukan jigsaw puzzle hari tu, saya rasa setiap kumpulan dah tahu kan dia punya kandungan kurikulum SRT, kandungan kurikulum untuk SKM 12 bagi semua cosmetology, culinary, bakery dan pastry, dekat fashion semua dah you all dah tengok. Jadi saya rasa you all dah maklum kandungan kurikulum yang you all dah discuss hari tu. Jadi langkah di atas ni ialah dia punya kurikulum bagi apa dia subjek SRT ke, RBT ke, okey, lepas tu culinary, fashion, cosmetology, okey. So you all tahu apa kurikulumnya, okey. Program apa okey. Alright, lepas kita dah tahu kurikulum apa itu, kita perlu analisis huraian sukatan. Perlu taksirkan, kita perlu baca huraian sukatan. Kita tahu dia kalau tengok kalau macam SRT, kalau you all tengok dia dah bagi perlu diajar dalam berapa lama. Okey. Lepas tu kalau subjek untuk subjek-subjek yang di KV pun dia biasanya akan bagi tempoh berapa lama berapa jam kuliah bagi tajuk-tajuk tersebut. Jadi kita boleh plan daripada situ. Cuma kalau kita nak plan bagi sesuatu tajuk itu, kita kena tahu kedalaman sesuatu tajuk dan juga dia punya konten sama ada banyak ke tidak. Okay, kadang-kadang konten dia banyak tapi very surface. Okay, kadang-kadang konten dia sedikit tapi perlu in depth. Okay, jadi kita kena tengok kedalaman dan dia punya jumlah konten tersebut. Jadi kita kena analisis. Okay. Lepas tu baru kita boleh buat rancangan kerja tahunan, okay, ataupun semester. Lepas tu rancangan kerja bulanan kadang orang buat, kadang orang tak buat sangat. Biasanya orang akan buat tahunan, mingguan dan juga harian. Okay. Ini yang ni. Okay. So saya akan forward you all satu takwim sekolah. Okay, saya dah forward satu takwim sekolah tahun 2017. Okay. Alright. Sebelum kita go through macam kita nak buat rancangan kerja tahunan ni, so kita akan tengok apa dia sebenarnya rancangan kerja tahunan. Okay. Rancangan kerja tahunan ni merupakan satu skema kerja untuk satu tahun ataupun satu semester yang disediakan sebelum tahun akademik bermula yang menjadi panduan kepada guru untuk proses PMP sepanjang tahun. Okey. Siapa mak ada cikgu kat sini? Siapa mak ada cikgu? Saya rasa ada kot.
Berapa ramai ada cikgu kat sini? Izzah lagi. Inshi. Biasa ada few kan? Siapa? Bisa. Miza, Fana kan. Okey, kalau you all tengok pada biasanya kalau kemasukan sekolah bulan 1, bulan 12 tu cikgu-cikgu dah pergi sekolah, betul tak? Dia before Christmas, lepas Christmas, masa tu dia orang akan meeting, okay? So actually what they do during the meeting, dia orang buat perancangan kerja kan. Dia akan rancang, dia orang buat perancangan kerja tahunan, sama ada untuk akademik ataupun co-curriculum. Jadi dia orang buat perancangan masa tu. Dan dia perlu submit. Okay. Jadi semasa maknanya sebelum masuk tahun pengajaran tersebut, guru perlu buat perancangan kerja untuk mereka plan dan manage macam bulan ni mengajar tajuk apa, minggu ni mengajar tajuk apa. Jadi towards the end of the bulan, misalnya final exam dia bulan 11 ataupun SPM bulan berapa, bulan 11. Jadi kurikulum tu harus dihabiskan maybe bulan Oktober. Jadi dia akan plan sampai bulan Oktober tu they should have finish kurikulum yang sepatutnya dia habis. Okay. Tapi kadang-kadang apa yang berlaku saya lihat, kalau you all tengok takwim, masing-masing tengok takwim yang saya bagi tu. Cuba tengok takwim yang saya bagi tu. Okay. Okay, saya buka kat sini. Cuba kirakan kalau orang mengajar subjek SRT dekat sekolah, cuba kirakan, okey, subjek SRT saya kira jadual dia, okey tulis jadual dia saya tulis kat chat. Subjek SRT. Okey, jadual dia pada hari Isnin dua masa terakhir ataupun pukul satu jam 40 minit. Okey. Okey, lepas tu satu lagi hari Rabu. Okey, subjek SRT biasanya dia ada 4 waktu. Okey, 4 waktu tu biasanya sekolah akan pecahkan sama ada nak buat 2 waktu ataupun 1 waktu untuk teori dan 4 waktu untuk amali. Okey, kadang-kadang dibuat straight 4 jam, kadang-kadang dipecahkan 2 jam, kadang-kadang dipecahkan 1, 3. Alright. So yang ini saya andaikan sekolah ini subjek SRT dia buat 2 jam, 2 waktu, Isnin 2 waktu, Rabu 2 waktu. Okey. So saya nak you all tengok berdasarkan masa subjek SRT ni, hari Isnin pukul 12 sampai pukul 1.20 dan hari Rabu pukul 7.30 pukul 8.30. Hari Minggu yang mana yang diorang free? I mean diorang boleh buat kelas. Minggu yang mana yang dia boleh buat kelas. Sebab kalau kita tengok kita tengok daripada hari Isnin, okey, dia bermula dia punya pengajaran dia bulan Januari, 3 bulan Januari. Okey, perhimpunan rasmi. Okey, hari ni boleh buat, hari ni memang tak ada hari ni memang tak ada.
Alright, lepas tu hari Rabu ada apa-apa aktiviti tak di sekolah? Ada tak? Tak ada kan? Jadi dia tidak melibatkan pelajar-pelajar tingkatan 4 tingkatan 5. Saya andaikan itu tingkatan 4 lah. Okey. So hari Rabu kelas pertama dia boleh buat. Okey. Cuba kita tengok hari Isnin minggu depan. Isnin minggu depan ada tak aktiviti yang melibatkan pelajar SRT di sini? Okey, dia ada kat sini mesyuarat unit asrama APDM. Okey. Jadi dia melibatkan pelajar-pelajar asrama. Kemungkinan ada juga pelajar yang terlibat. Okey, tapi mungkin tak ramai lah pelajar duduk asrama lah. Jadi kita andaikan kita boleh buat kelas pada hari Isnin tersebut. Okey, mana hari Rabu ada aktiviti apa? Tak ada kan? Alright, so okay, so hari minggu pertama, minggu kedua, hari Rabu boleh, hari Isnin boleh. Okay, so kita tengok minggu ketiga. Hari Isnin ada apa-apa aktiviti? Ya, ada perhimpunan rasmi biasanya pagi, mesyuarat PBS, pusat sumber, majlis pelantikan pengawas. Okey, ini mungkin ada pelajar-pelajar yang terlibat. Tapi biasanya pengawas ni seorang dua lah, jadi kita masih boleh melaksanakan kelas. Okey, kita tengok hari Rabu pula. Hari Rabu tak ada perhimpunan, lepas tu kemiskinan headcount, lepas tu mesyuarat unit kantin. Mungkin tak terlibat saya rasa, jadi Isnin Rabu masih boleh dilaksanakan. Dan kalau kita tengok minggu keempat, Isnin dan Rabu tak ada apa-apa aktiviti. Jadi di sini kita boleh lihat daripada Isnin, daripada minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, minggu ni kita kata minggu bersih. Setiap minggu tu bersih. Maknanya tak ada hari yang pembelajaran ni dibatalkan. Okey, maknanya setiap minggu hari Isnin dan Rabu itu minggu bersih. Saya panggil minggu bersih sebab kelas boleh dilaksanakan. Okay, kadang-kadang dekat sekolah ada hari kantin, ada hari apa? Hari TVET, hari penyampaian hadiah, especially kalau hari sukan. Hari sukan tu sampai 2-3 minggu tak ada pembelajaran. Oh, budak bukan main suka kan, tapi yang budak suka, lepas tu kadang-kadang bukan aktiviti, bukan dia punya event pun saja pergi duduk dekat ni kan. Lepas tu cikgu pun suka. Dan cikgu tak fikir pun kurikulum yang dia kena habiskan tu. Itu yang jadi ujung tahun tu masing-masing sibuk buat kelas tambahan lah kat sana, okey. Tapi kalau kita tengok bulan Februari, bulan Mac dah banyak aktiviti-aktiviti. Okey, lepas ni you all akan buat analisis kita tengok berdasarkan kurikulum bagaimana kita nak fit in. Okay, saya bagi contoh yang Januari Kalau misalnya minggu itu kita tengok kurikulum misalnya kurikulum SRT, tajuk pertamanya ialah tentang pengenalan alatan dan juga potongan sayuran dan juga ni vegetable cuttings. Okay, vegetable cuttings, pengenalan alatan, vegetable cuttings. Okay. Alright, so mungkin hari Rabu yang pertama tu, hari Isnin tak ada, hari Rabu kita boleh buat pengenalan alatan. Okay, kita boleh buat pengenalan alatan, maknanya fit, kita boleh fit. Okay, lepas tu pengenalan alatan, teori mungkin teori dulu kita buat 2 jam, kita buat, lepas tu hari Isnin depan kita boleh buat untuk amali. Okay, dan pengenalan alatan maknanya bila pelajar masuk dalam lab, kita suruh dia analisis setiap peralatan yang ada dalam lab tu, dia kenal, dia tandakan. Okay, lepas tu dia ambil gambar, dia buat folio. Okay, nama alatan ini dia punya kegunaan, nama alatan ini kegunaan dia. Okay, that is activity yang kita boleh suruh pelajar kita buat. Kita tak buat sahaja teori tapi bila pelajar pergi masuk lab, kita suruh dia ambil ataupun kalau dia ada kamera, mungkin kita boleh suruh dia bawa kamera, dia ambil gambar, lepas tu dia simpan dalam folio, dia kena tagkan dan apa fungsi dia, baru dia tahu, instead of kita bagi kuliah banyak-banyak kan. Right, that is activity yang kita boleh buat. Lepas tu minggu ketiga dah buat vegetable cuttings kita kena ada kuliah. Okay, mungkin kuliah dia tak lama, 1 jam kita buat mungkin dalam makmal klinik, makmal masak, lepas tu 1 jam lagi kita buat
demo potongan, semua potongan sayur daripada segi semua potongan sayur. Okey, lepas tu mungkin kita boleh suruh pelajar kita buat di rumah untuk semua jenis potongan sayur. Okey, dan ataupun kita boleh bawa ke hari Rabu untuk dia buat potongan sayur. Okey, minggu keempat minggu keempat tu kita buat potongan protein pula. Untuk untuk poultry, untuk makanan bercengkerang, okey, potongan daging, kita boleh buat macam tu. Jadi kita plan supaya kita tengok in depth tajuk ini sesuai tak kita dapat tajuk dan adakah dia fit untuk masa sebulan. Kita kena untuk setahun ini kita kena tengok keseluruhan berapa tajuk kita ada. Tajuk yang pertama tu kita kena plan. Tajuk yang pertama tu kita boleh mengajar dalam tempoh berapa? 3 minggu, 2 minggu. Tajuk yang kedua tu berapa minggu. Jadi kita kena tengok kedalaman dan ke banyaknya konten tersebut. Okay? Kalau misalnya tajuk salah satu tajuk untuk form 5 adalah dia membuat rompi. Jadi kalau buat rompi, pelajar belajar menjahit tak boleh buat dalam masa 3 minggu. Mungkin it takes up to 5 weeks. Jadi kita kena plan. Minggu pertama dia belajar jahitan asas dan juga cara nak menggunakan mesin. Okey, minggu kedua sampai minggu 5 dia should have been finished dia punya rompi. So kena plan dalam masa satu tajuk jahitan dalam masa 5 minggu. So itu yang berlaku bila you all pergi praktikal nanti. You all practical 14 minggu. Okey. Nanti you all kena tolak minggu bersih ataupun hari bersih bagi yang you all ada bagi masa tajuk yang dia ajar, tajuk yang disuruh ajar. Kadang-kadang pelajar kita dapat tajuk banyak tapi adakah dia boleh mengajar dalam masa 14 minggu. Okay, happen that selalunya kalau bermula bulan 3, selalu you akan pergi praktikal bulan 3. Happen that masa itulah sekolah nak buat sukan, masa itulah ada aktiviti penyampaian hadiah, masa itulah cuti raya, jadi banyak cuti. Jadi you all kena plan betul-betul. Sebenarnya 14 minggu, berapa minggu aja yang bersih. Kadang-kadang tinggal 8 minggu. Daripada 14 tu tinggal 8 minggu je yang bersih sebenarnya. Kadang-kadang memang takkan dapatlah belas minggu, less than 10, 9 minggu, 8 minggu. Jadi kalau dapat tajuk, awak diarahkan mengajar tajuk yang banyak, you have to plan. Kena buat plan dan daripada plan tu baru awak boleh cakap pada ketua program, bukan saya tak nak mengajar tajuk yang banyak tapi bila saya analisis takwim KV ke takwim sekolah dan kandungan kurikulum yang saya dapat tu, ini yang boleh fit. Jadi awak tak stres lah nanti. Maknanya awak boleh mengajar mengikut masa yang cantik lah. Yang fit betul-betul, yang awak boleh mengajar dengan cantik. Cukup masa untuk mengajar. Kadang-kadang dia bagi 5 tajuk. Nak diajar dalam 9 minggu. Kena buat pakaian pengantin, kena buat embroideries, kena buat sulaman. Tak kepengsan awak stres sendiri. Baru ni berlaku senior yang pergi praktikal, dia masa intern dia punya tugas tu tak siap. Dia kena marking, padahal perkara tu tak sepatutnya dia buat. Dan itu saya kata kalau nak terima tugas dekat masa praktikal nanti, kena tengok kemampuan masing-masing. Dan tajuk tu you all kena berdasarkan planning dan takwim KV. Tu saya kata kena tengok masa bersih dan masa yang tak bersih. Minggu bersih dan minggu tak bersih. Minggu tak bersih maknanya minggu yang ada aktiviti yang you all tak boleh buat kuliah. Okey, sebabnya kalau KV, dia mengajar daripada pagi sampai petang. Kadang-kadang subjek jahitan daripada pagi, kadang seharian. Kalau seharian tu ada aktiviti, the whole day gone. Itu masalahnya. Dia kena tengok, right? Okey, so lepas ni kita akan buat aktiviti. Ini kita akan buat aktiviti dalam amali nanti. Okey. As for now, faham tak apa yang saya maksudkan hari bersih dengan hari tak bersih ni? Dengan slide saya tadi, di mana tadi? Okey. So,
Okey, ini persediaan mengajar. Apa maksud persediaan mengajar? Ini RPH lah, merupakan merupakan satu pelan tindakan yang menunjukkan aktiviti guru dan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi satu hari. Okey, ini RPH Alright. Jadi kepentingan dia dalam kita buat RPH ni, saya rasa ini mengulang je lah sebab you dah belajar kan dengan Dr. Dola untuk memastikan guru membuat persediaan sebelum mengajar. Contohnya menentukan tajuk, objektif, pemahiran, penyusunan isi and bla 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 etc. Lepas tu membantu proses penilaian dan refleksi guru, membantu pihak pengusaha sekolah mencerap pengajaran, membimbing dan memantau. Okey, dia juga RPH ni juga adalah berguna apabila misalnya tiba-tiba kita terbersalin ke sakit perut ke hari tak boleh datang, kita buat hal. Jadi kita boleh pass kita punya RPH kepada guru yang lain. So they will use your RPH untuk mengajar sebab dah clearly stated situ kan dalam RPH kan ada objektif dia. Jadi guru yang mengganti tahu hari tu apa objektif dia. Apa kaedah pengajaran dia, macam mana susunan isi, semua dah kita dah buat. Okay. Okay. Tapi kalau you all tengok betul-betul RPH cikgu-cikgu kat sekolah, very simple, tak ada apa pun. Tapi as for now ni saya rasa kementerian dah agak strict sikit sebab dia perlu hantar secara online. Kalau sebelum ni saya rasa dalam 7-8 tahun lepas, 5 tahun lepas RPH dia belum online. Jadinya memang guru-guru buat sambil lewa je lah kan, konon-konon dah pandai tapi yang tak tahu sebenarnya RPH ni sangat penting sebenarnya. Bila dia tengok guru-guru praktikal punya RPH, dia digelak kan, apalah korang ni buat panjang-panjang kan, tapi dia tak tahu the content tu. Dia orang sendiri pernah melalui proses tersebut tapi dia orang gelak kan, shouldn't be happen lah. Okay, tapi sekarang pihak kementerian dah buat secara online, they have to send it over to school dan di compile kan, nak tak nak kena buat tapi still masih ringkas lagi saya tengok dia punya format. Okay, tapi kalau latihan mengaji kita tak boleh ikut lah format tersebut because it's so simple, tak nampak apa di langkah pengajaran, apa kaedah yang digunakan, still tak nampak. You have to follow sebagaimana yang diajar di universiti. Okay, langkah-langkah ni yang saya dah terangkan tadi. Untuk tahunan, okay, kita kena tentukan jumlah minggu pengajaran dalam setahun. Okay, tentukan tarikh dan hari kelas SRT ni yang kita dah buat kejap tadi. Misalnya hari SRT tadi hari Isnin dan hari Rabu. Hari Isnin tu pukul 12.30 pukul 12 sampai pukul 1.20, Rabu ini ikut yang ditetapkan oleh sekolah lah. Okay. Jadi lepas tu kirakan jumlah bilangan kelas ERT anda untuk setahun. Okay, berapa jumlah pengajaran? Okay, kalau kita tengok, saya tak ada kurikulum. Kalau kita tengok dia punya huraian sukatan, dia dah beri kalau macam subjek SRT dia dah beri tajuk ini berapa jumlah pengajaran dia. Tajuk ini berapa jumlah pengajaran dia dah beri. Kalau dalam KV dicadangkan, memang dicadangkan. Tajuk ni dia ajar dalam berapa masa, berapa lama dicadangkan, okey. Kemudian kita dah tahu jumlah mengajar tu mungkin berapa jam, 120 jam, 130 jam. Okey, the next step, lepas you tahu dah waktu pengajaran untuk setahun tu, the next step, you kena jumlahkan cuti-cuti yang jatuh pada hari kelas anda. Kena tengok cuti-cuti yang jatuh pada hari Isnin, hari Rabu. Tolak siap-siap. Kan? Lepas tu, tolak hari-hari ini dari waktu anda mengajar. Okay, kita dah tolak untuk cuti. Cuti Deepavali, cuti apa lagi? Macam-macam cuti lah kan. Hari Raya, Wesak Day, Hari Kebangsaan, hari apa? Buruh. Hari Buruh. Okay, kita kena tengok hari pengajaran kita tu ada cuti tak. Lepas tu, lepas kita tolak cuti, kita kena tolak apa aktiviti dalam takwim sekolah yang tidak membenarkan pengajaran. Dan kita akan dapat waktu mengajar bersih ni. Okay. Maknanya kena tolak hari-hari jumlah cuti dan juga tolak hari-hari. Okay, kena ada satu lagi. Tolak hari-hari
dan juga jumlah cuti-cuti yang jatuh pada hari kelas anda. Okey. Tolak hari-hari ini dari jumlah waktu mengajar. Okey. One more thing, tolakkan juga hari yang apa? Ada apa? Aktiviti sekolah. Yes, Aktiviti sekolah. aktiviti sekolah. Okay. Alright, very good. Then baru kita dapat waktu mengajar bersih. Tolak hari cuti, lepas tu rujuk takwim sekolah, tolak hari yang ada aktiviti sekolah macam hari kantin ke, hari penyampaian hadiah lah, hari sukan, kita kena tolak lah. Dan kita akan dapat akhirnya waktu mengajar bersih. Waktu mengajar bersih ni mungkin tak sampai pun 120 hari, mungkin dalam 80 hari je. Okey, so kita kena fitkan lah dengan jumlah waktu mengajar yang ditetapkan dalam kurikulum yang kita kena susun cantik. Itu sebabnya masa saya posting awal-awal dulu, saya posting ke sekolah Seksyen 18 Shah Alam. Memang subjek SRT memang ada banyak projek. Masa tu subjek ERT, okay. Jadi masa tu saya ingat saya buat projek dengan pelajar jahitan, especially jahitan lah selalu saya buat kelas tambahan. Buat baju tidur. Masa tu. Bila 2 jam kalau subjek jahitan tak apa sebab dia tak perlukan persediaan yang banyak, tapi kalau masakan dia problem sebab pelajar nak sediakan unit, nak sediakan bahan, lepas masak tu nak kena bersihkan unit semua-semua. Sebab tu saya minta waktu subjek SRT tu adalah sebelum rehat. Jadi waktu rehat over the recess hour tu, dia tak payah pergi kantin, dia makan dalam kelas, lepas tu terus buat proses pembersihan. Okay? Ataupun subjek SRT ni saya selalu minta sebelum rehat ataupun sebelum balik. Tapi sebelum balik tu kadang-kadang kesian. Bila pelajar-pelajar ni rushing sebab dia naik bas nak balik rumah kan. Jadi so saya selalu letak sebelum rehat. Selamatlah. Jadinya kalau masa pertama ke masa yang in between tu kadang-kadang pelajar terpaksa tinggalkan unit sebelum dibersihkan. Dia tinggalkan unit sebelum bersihkan, jadi masa rehat kan dia datang untuk bersihkan unit sebab tak sempat. Tak sempat nak bersihkan sink, nak basuh pinggan sebabnya kadang-kadang masa masak tu dengan demo, dengan persediaan alatan bahan 40 minit darab 3 is only 120 hours. 120 minutes. Lebih kurang 2 jam je sebenarnya. Dekat situlah demo, dekat situ dia nak masak, lepas tu masa tu dia nak dinilai, masa itulah dia nak bersihkan unit. Jadi kadang-kadang tak cukup. So jadi cikgu kena pandai manage masa. Mungkin satu masakan di hari Isnin, satu masakan atau 2 masakan hari Isnin, 2 masakan hari Rabu. Macam itulah untuk minggu tu kalau minggu amali kan. Kalau jahitan tak ada masalah, tapi jahitan nak menunggu student siap jahitan itu memang agak sebab dia pelajar-pelajar ERT dulu, dia bukannya pelajar-pelajar yang pandai semua. Jadi kena ikut fasa. Kalau pelajar laju, saya kelompokkan satu, dia orang boleh siap cepat. Yang mana pelajar yang kurang laju, yang slow tu, saya kelompokkan satu kelompok supaya dia jadi macam dia boleh sekali dengan kawan dia. Okey, pelajar yang pandai yang dah siap, saya akan suruh dia ajar pula pelajar yang kurang, yang slow sikit. Jadi dia akan bantu kawan dia. Dan selalu memang setiap minggu memang saya akan buat kelas tambahan untuk dia siapkan projek lah. Okay. Dia orang semangat sebab baju tidur tu lepas tu dia akan pakai. Jadi dia orang seronok buat tu. Jadi you all nanti buat, tapi you all dah ditetapkan rompi kan actually. Rompi tu you all boleh buat macam ala-ala hipster sikit ataupun ikut yang budak-budak sekarang suka pakai macam cardigan ke apa. Dia kena ubah supaya benda tu dia orang bukannya buat for the sake of untuk kurikulum tapi untuk boleh dipakai. Kan kadang-kadang sekarang kan jenis yang suka buat pakai macam vest kat atas tu kan. Jadi boleh buat macam tu lah, macam yang apa panggil top jadi bolehlah buat. That is actually is rompi yang tu. Okay, jadi boleh buat. Jadi jangan sonok lah. Lepas tu janganlah pilih kain yang color-color, yang bunga-bunga ke apa, jadi kelakar nak pakai kan. Jadi mungkin boleh ambil yang polos ke, yang corak jalur, jadi dia orang rasa seronok untuk dia orang pakai lepas tu kan. Ataupun gunakan denim pun cantik actually. Kan denim kan untuk dia orang pakai, cikgu pun nak pakai lepas tu. Alright. So itu dia punya langkah-langkah dia.
Okey, ini dalam komponen dalam RPH. Kejap lagi saya tunjukkan RPH yang saya rasa sama je lah kot. Nanti saya mohon siapa-siapa nanti kita share yang you dah belajar, saya nak comparekan dengan apa ni yang bukan saya tetapkan, tapi actually RPH ni dia very apa orang kata subjektif kadang-kadang kalau you pergi latihan mengajar tak boleh stick pada satu format saja. Okey. Kadang-kadang guru pembimbing nak suruh ikut dia. So you ikut aja. Okey. Lepas tu tutup RPH memang buat lepas kelas tutup you punya supervisor penyelia satu kata macam ni, ikut aja. Lepas tu tutup penyelia dua kata macam ni, ikut aja. Sebabnya pernah berlaku student SRT, she was a good student. Memang student yang bagus, top student. Jadi masa dia buat latihan mengajar tu salah seorang penyelia, saya rasa penyelia minor dia. Penyelia minor dia okey. Kata awak tak boleh buat RPH ni, awak kena ikut apa yang saya ajar. Lepas tu pelajar tu katalah, saya belajar dalam kaedah SRT macam ni, saya nak ikut yang macam ni saya belajar SRT. Memang dia tak dapat A disebabkan dia melawan dia punya supervisor. So jadinya masa latihan mengajar nanti kena ikut resmi padi. Kalau dia suruh ke kanan, buat je lah. Lepas tu kalau guru pembimbing nak menyelia, tunjuk kat dia betul tak RPH ini. Format saya mengikut tak puan punya kehendak. Okey. Lepas tu minggu depan datang pula penyelia major. Okey, betul tak saya punya RPH? Ini yang saya belajar dalam major. Kalau tak berapa tepat, maklumkan macam mana. Okey, dia akan tegur lah. Okey, bila next penyeliaan dia datang, ikut format dia. Jangan nak pandai-pandai kata nak lawan, saya belajar macam ni, saya tak nak ikut doktor yang doktor macam. Jangan macam tu. Memang berlaku, kesian sangat student tu. Dia patut dapat 4 flat, masa semester tu dia tak dapat 4 flat. Okay. So sebab penyelia ni dia belajar macam-macam background. Kan, sebab macam-macam universiti, macam-macam cikgu. Jadi kita tak boleh expect sama dengan apa yang saya ajar. Saya pun tak boleh expect sama dengan yang RBT ajar. Tak sama. So it depends. Bila pergi KV, kadang-kadang KV mohon untuk guna dia punya format. Bila pergi ke sekolah SMK nak format dia. So ikut format yang diarahkan. Kalau tak diarahkan, then guna format yang you belajar. Okay. So dalam RPH, okay, dia kena ada maklumat-maklumat umum lah. Apa ni, ada objektif, ada isi pelajaran, EMK dan nilai murni, okey, sumber pengajaran, ABM rujukan langkah keselamatan dan pengetahuan sedia ada, okey. Dalam komponen ini komponen persediaan. Dalam komponen penyampaian kena ada set induksi, lepas tu perkembangan langkah-langkah masa isi pelajaran, kaedah penyampaian, strategi, penggunaan sumber dan penerapan nilai. Okay, but you don't worry, nanti kita akan analisis masa kita rujuk RPH sekejap lagi. Dan komponen penutup kena ada kesimpulan, penilaian, tugasan dan ulasan diri. Okay, that is the komponen yang perlu ada lah. Ini susunan dia lah. Ini susunannya. Okay, tarikh, masa, tingkatan, bilangan pelajaran, mata pelajaran dan bla 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 ni lah. Okay, saya rasa you all semua dah tahu. Jadi kita tengok yang betul. Sekarang tak nampak lah. Okay, alright. Saya nak buka satu RPH yang disediakan. Bukan. Nampak PowerPoint ke nampak RPH? PowerPoint, okay. Alright, anybody nak share RPH yang dah dibuat semester lepas? Anybody wants to share? Boleh kita share? Inshi boleh share. Okay, cuba Inshi share.
Isi guna komputer kan? Okey, cuba isi share. Nampak tak Fai? Dia tengah buka. Okey. Boleh. Okey. Alright, nampak? Okey, ada kan maklumat-maklumat umum, ada tarikh, masa, mata pelajaran, kehadiran, okey, standard kandungan. Ini tajuk lah ini tajuk. Standard pembelajaran ini ialah content of the tajuk. Okey. Content of the tajuk. Kemudian objektif ni ialah objektif bagi standard. Okey, bagi saya standard pembelajaran ini memang Kak, you ikut yang 2.6.1 tu memang dalam huraian tu dia mengatakan mentakrif reka bentuk kan? Kemudian menjelaskan kepentingan reka bentuk. Okey. Itu adalah actually dia dah nyatakan objektif itu. Okey. Awak boleh tulis takrifan reka bentuk makanan, kepentingan reka bentuk makanan, the content. Okey. Sebab kalau kita pegang sangat apa yang dia tulis kat situ mentakrif, menjelas, kita akan terkongkong C1, C2, C1, C2. Kita tak boleh membuat, apa orang kata, kita tak boleh membuat aktiviti yang beyond than that. Macam kita nak buat C3 ke C4 ke C5, kita memang dah terkongkong. So bila dalam keadaan macam tu kadang-kadang ini adalah yang dicadangkan dalam kurikulum. Kita boleh melaksanakan beyond than that sebenarnya. Okay, this is the minimum. Macam 2.6.2 itu dikata boleh menjelaskan kepentingan reka bentuk makanan. Kita boleh buat aktiviti di mana kita tunjuk video tentang reka bentuk makanan. From that, kita suruh anak pelajar kita analisis apa komponen reka bentuk makanan daripada video tersebut dan dia boleh menghuraikan selepas dia menganalisis. So, kita boleh letak kat sini pelajar boleh menganalisis kepentingan reka bentuk makanan berdasarkan video yang ditunjukkan. Nampak tak? So kita tak apa orang kata tak strictly kita tak kongkong pelajar tak kongkong diri kita supaya menjadi lebih kreatif. Kalau you itulah yang saya selalu cadangkan kepada pelajar. Pada standard pembelajaran ini, this is minimum requirement. You can only put takrif reka bentuk makanan. Kita boleh jadikan dia that one is C2 kan? C2 okey lah. Okay, dan kalau kita untuk dua-duanya actually dua-dua C2 sebab menjelaskan pun C2 level memahami. Tapi kalau kita kreatif, kita boleh letakkan dia C4. Kita kata menganalisis. So jadi itu yang kita buat, kita tunjukkan video. Lagi pembelajaran lebih menarik lah. Lepas tu pelajar boleh menganalisis, lepas tu dia boleh buat perbincangan kumpulan. So instead of cikgu bercakap, cikgu kuliah, dia kan jadi macam-macam aktiviti yang kita boleh buat. Okay, alright. Bawah sikit share. Untuk kriteria kejayaan ni saya rasa tak perlulah kot sebab dia sama dengan objektif. Okay, kriteria ni tak perlu objektif. Ini yang diberi oleh pembantu pengajar ke Dr. Dola? Pembantu. Siapa masa tu? Rauda. Okay, alright. Okay, ini macam sekolah punya lah. Okay. Sebab kalau tengok peta bulatan, peta buih putih berganda ni memang sekolah punya lah. Okay, alright. So bawah lagi. Okay. Wan. Ya. Yang standard pembelajaran tu kan. Tadi tu. Kita orang ambil dari DSKP, kiranya boleh ubah-ubah lah kan. Okay, atas. Dia punya content tak boleh ubah. Punya content tak boleh ubah because the content is takrif reka bentuk makanan. The content is we cannot change. Tapi kiranya kita aras dia boleh ubah. Aras dia boleh ubah. Kat mana aras ilmu itu kita nak letakkan pelajar kita? Adakah kita nak letak pelajar kita hanya mengingat
hanya tahu, okey, ataupun kita nak letak pelajar kita pada aras analisis ataupun aplikasi, it's up to us. Okey. Terpulang. Okey. Okey, bawah sikit Encik. Okey. Menggunakan takrif. Okey, alright. Okey, okey saya faham. Bawah lagi sampai penilaian semua. Penutup. Penilaian, tengok penilaian. Dekat kotak tepi puan, pentaksiran. Oh. Itu je. Dia tak buat macam pentaksiran itu berbentuk formatif ke, sumatif ke, okey, right. Okay. Saya perlu tekankan yang itulah. Okey, kalau untuk ini lebih pada sekolah lah sebab dia RBT sekolah, tapi kalau dekat KV dia tak berapa nak apa orang kata, kita perlu buat beberapa pengubahsuaian. Okey. Okey. Sekejap saya cuba. Okay. Thank you Inshi for sharing. Saya buka untuk yang di contoh sini you buat dekat KV sekejap Puan. Ya. Saya pun ada KV tu juga tapi ni cikgu tu punya saya tak tahulah betul tak. Cuba Pak An share. Sekejap Masa pause Bukan, ini waktu kelas Dr. Abdullah tu. Lepas tu kan kita kena ada RPH masing-masing kan. Sebab dia nak review. So saya tanya cikgu tu boleh teka bagi. Dia kata ambil lah. Okey boleh. Ya. Try share. Ni puan. Cik besarkan sikit Puan. Okey. Okey. Slow sikit. Kita tengok. Alright. Okey, yang apa ni, yang kehadiran semua. Okey, standard pembelajaran kompetensi ni ialah dia punya orang kata apa? Dia punya objektif lah. Tadi dalam yang Inshi punya dia ada satu komponen lagi tadi apa? Standard kandungan kan? Okey, alright. Bagi saya kalau di KV pun kita kena ada satu sebelum standard pembelajaran kompetensi ni kita kena ada standard kandungan. Kandungan tu maknanya apa konten dia. So konten dia yang pertama ialah kalau kita tengok yang pertama konten yang Pak Anwar masukkan, the first one is definasi fashion design. Okey, konten yang kedua ialah fashion design teknik berdasarkan types of garment. Okey, maknanya fashion design teknik. Okey, dia punya standard kandungan. Yang ketiga, ini practice value lah. Ini dia punya apa orang kata, kemahiran insaniah. Kemahiran insaniah ni tak perlulah because dia bukan kandungan standard kandungan sebab dia nilai merentas pembelajaran. So dia punya standard kandungan ni ialah definasi ataupun takrifan fashion design, kemudian teknik fashion design. Macam tu. So itu kandungan dia. So bagaimana kita nak meletakkan level mana? So kalau ini kita tengok level dua-dua level 2. Padahal level yang kedua tu dia psikomotor. Cuba bawah sikit Pak An, dia buat macam mana? Dia mengajar campur teori campur psikomotor. What is fashion? Okay, bla 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 bla. Oh, dia ada element and principle of design, dia tak masuk kepada standard kandungan, nampak tak? Nampak tak? Kan ada tajuk 2 tu. Ada standard kandungan, element and principle of design.
Tidak masuk kan? Jadi kalau kita tengok pada standard kandungan kena ada. Maknanya dia ada takrifan fashion dan fashion design. Lepas tu dia kena ada mungkin elemen dan prinsip design. Nampak tak? Dia tak letakkan kat situ. Jadi something wrong, maknanya ada something is missing. Sepatutnya ada objective on this, elemen dan prinsip design, because elemen tu something yang berbeza dengan fashion design. Tengok bawah lagi tu kan. Kan? Element of design satu, fashion prinsip of design ada satu. Nah, dia patut kirikan dulu. Dia tak boleh kata ini psychomotor. Okay, alright. So nanti, okay, so far, naik atas file. Patutnya, ini kelas teori, dia punya standard kandungan, satu, definasi fashion design, fashion dan fashion design. Kedua adalah element of, apa ni tadi? Element of, apa tadi? Element of fashion, element of apa tadi? Bawah tadi. Element of, element design dan prinsip design. So ada tiga dekat situ standard kandungan dia yang pelajar kena kuasai. Okay, nampak tak? Baru kita, lepas kita tahu standard kandungan, baru kita bentukkan objektif daripada standard kandungan. Okay, standard kandungan yang pertama tadi apa? Definasi kan? Definasi fashion dan fashion design. Okay, yang pertama, pelajar boleh describe fashion dan fashion design. Okay, yang kedua, element of design. Pelajar boleh menghuraikan maksud element of design. Principle. Principle ni pelajar boleh menganalisis principle of design. Macam itulah. Tapi kena ada standard kandungan. Apa kandungan dia? Dan baru kita bentuk objektif. It comes first. Kandungan tersebut datang dulu. Baru kita boleh apa orang kata, membentuk objektif. Daripada objektif baru kita bentuk apa aktiviti-aktiviti pengajaran kita. Okay. Alright. Okay. Ada lagi nak share? Ada lagi tak nak share? Alright. Okay. Saya cuba share yang apa ada pada saya sekejap.
Okay, nampak tak? Sekarang saya share RPH, one of the RPH dalam, saya tak pasti, ini saya rasa sama ada diploma, ini sijil vocational Alright, so ini maklumat umum. Okay, standard kandungan ialah menjalankan persediaan sebelum servis, maknanya ini adalah knowledge persediaan sebelum servis elektroterapi, body elektroterapi. Okey, standard kandungannya itu tajuk dia. Okey, standard pembelajaran dia ialah itu yang saya kata kandungan tu. Jenis rawatan, prinsip, prosedur persediaan rawatan, peralatan dan jenis bahan. Ini dia punya kandungan. Sorry, tadi standard kandungan ialah tajuk, Standard pembelajaran ialah kandungan. Ini yang saya kata kita tak perlu nyatakan perkataan apa depan tu. Sebab daripada standard kandungan ini, standard pembelajaran ini, kita akan bentuk objektif. Nampak? So, tajuk nombor 1, objektif pertama. Tajuk nombor 2, kandungan yang nombor 2, objektif kedua. Kandungan yang ketiga, objektif yang ketiga. Yang keempat ialah, inilah. Keempat ni dan kelima ni saya sekalikan. Okay? Ni sini contoh sini you all dia buat. Puan, Ya. maksudnya standard kandungan tu tajuk 2 lah kan? Topik 2 kan macam tu? Yes. Standard pembelajaran 2.1 kan macam tu maksudnya? Yes. Okay, so standard kandungan adalah tajuk besar, topik 2 macam Yes, tu? tajuk besar, tajuk keseluruhan Saya rasa ini body dia ikut CCPG, patutnya body elektroterapi. Pakai tajuk besar terus lah Puan gitu? Yes. Tapi betul juga persediaan sebab dia kena tahu dulu kan. Allah. Okay, persediaan servis. Okey, itu dia punya topik besar dia. Lepas tu apa dalam topik tu? Inilah dia punya kandungan dia, jenis rawatan, prinsip dan proses sains rawatan, prosedur, peralatan, jenis bahan. Okay, this is dia punya content dia. Okay, saya nak you all cadangkan sebab ini dia dah letakkan C1, C4, C2, C1, C2. Okay, kalau kita tengok yang pertama, jenis rawatan. Okey, apa dia perkataan sesuai kalau di hujung itu dia kata level ni ialah C1. Menyatakan, okey lagi, bagus. Apa lagi perkataan kita boleh gunakan kalau C1? Menyenaraikan lagi? Apa Zua? Mendefinisikan jenis rawatan. Adakah jenis rawatan itu mendefinisikan jenis rawatan? Sebab dia ada beberapa jenis, 3 ke 4 ke kan? Adakah mendefinisikan jenis rawatan? Tak, dia macam ada list. Mengkategorikan. Mengkategorikan, menamakan kan? Menyatakan, melabelkan, menyebutkan. Okay? Alright. Okey, adakah perkataan mengenal pasti itu sesuai? Tak. Adakah perkataan mengenal pasti itu sesuai? Tak kot. Kenapa Encik kata tak apa nak sesuai? Sebab dia macam kata kerja yang kita tak boleh nak nilai. Yes, mengenal pasti itu berlaku di mana sekarang? Otak. Dalam otak. Adakah bila, kita kenal pasti benda tu berlaku dalam otak kan? Jadi kita nak ukur kalau pelajar kita boleh kenal pasti, kita tengok otak student kita kan, lepas kita tengok dia dah start kenal pasti tu, kita tengok otak dia kan. Boleh ke? Tak boleh kan? Kecuali otak student kita tu jernih, kita nampak lah dalam tu proses dia kenal pasti. So bagaimana kita nak tahu dia menyatakan, dia menamakan, dia melabelkan, dia menyebut. That is perkataan yang kita boleh ukur. Okay. So bila saya tanya Izma, Izma namakan jenis rawatan body elektroterapi. Izma pun sebutlah bla 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 bla. Okay, so from that saya tahu Izma boleh mengingat. That is the process of mengingat. Okay.
Okey, yang kedua, konten yang kedua adalah prinsip dan proses sains rawatan. Prinsip dan proses sains rawatan. Okey, dekat C4, agak-agak apa perkataan yang sesuai digunakan untuk objektif yang kedua ni? Apa dia perkataan yang sesuai? Adakah Menerangkan. menerangkan? Menerangkan itu melambangkan sifat. Menerangkan itu, kalau kita boleh gunakan perkataan menerangkan tapi kena tambah sedikit depan tu. Sifat level apa? Analisis. Analisis. Okey, macam mana kita nak letakkan perkataan supaya kita tahu perkataan itu adalah perkataan analisis? Menerangkan perbezaan prinsip. Adakah kita nak melihat perbezaan prinsip dan proses sains? Adakah kita nak lihat prinsip dan perbezaan? Adakah kita nak melihat prinsip? Kalau perkaitan mungkin boleh. Okey, menghuraikan berkaitan prinsip dan proses sains rawatan itu boleh, ataupun kita kata menghuraikan apa orang kata ciri-ciri, menghuraikan analisis prinsip dan proses sains rawatan pun boleh. Okey, kalau kita okey. Maknanya dia analisis prinsip dia proses sains tu dia analisis, dia boleh huraikan hasil pada analisis. Okay, alright. Okey, yang ketiga dia punya content is standard pembelajaran ialah prosedur persediaan. Okey. Dia letak kat situ C2. Apa perkataan yang sesuai? C2. Mengapa? Adi? Tak dengar suara Adi tadi. Menghuraikan. Okey. Tapi dengan syarat, bukannya seperti yang cikgu tunjukkan dekat papan putih ataupun PowerPoint, masa dia kena huraikan dengan ayat yang sendiri. Kalau dia huraikan balik dengan apa sama sebiji yang cikgu cakap itu, dia tidak menghuraikan, dia menyatakan kembali saja. Okey, dia maknanya dia menghuraikan dengan ayat sendiri prosedur persediaan yang betul, baru tunjukkan dia faham. Okey. Selain daripada menghuraikan, apa lagi perkataan yang sesuai untuk C2? Menerangkan. Menerangkan, meringkaskan, menjelaskan, menghuraikan. Okey. Alright. Lepas tu untuk tajuk yang keempat, yang kelima ini, okey. Konten yang keempat, kelima ni dia punya objektif dia yang pertama melibatkan objektif dia level C1. Apa dia? Menyatakan. Menyatakan, menyenaraikan, menamakan, alright. Lepas tu dia tulis yang kelima ni adalah C2. Apa? Kejap Ayat dia tak ada pun. Kenapa saya terpadam ayat dia? Kejap, saya terpadam pula ayat dia. Tinggal C2 je hujung. Kejap. Sebentar ya. Okey. Ini dia. Kalau C2, apa tak yang sesuai? Menerangkan. Menerangkan dan menjelaskan. Okay, very good. Alright. So ini dia punya, kat sini you all kena faham. So kena ada satu tajuk besar untuk tajuk hari tu. Lepas tu the content, standard pelajaran tu, that is the content. Daripada content kita bentukkan objektif. Konten yang pertama, objektif yang pertama, konten yang kedua, objektif yang kedua, dan seterusnya. Baru kita nampak apa orang kata, setiap konten ataupun subtopik ada objektif dia.
Okay. Sering berlaku bila dah pergi LMI nanti dah lupa semua. Kadang-kadang tak ada konten, tak ada objektif. Tiba-tiba tak ada konten kat atas, ada objektif, timbul pula objektif kat bawah. Saya kata mana datang daripada bulan ke objektif ni sebab konten tak ada kat atas. Kena make sure lah yang tu. Kena betul-betul faham, kena ada konten, baru kita bentuk objektif. Baru kesinambungan berlaku, okay? Daripada konten, objektif, daripada objektif baru kita bentukkan apa kaedah yang sesuai. Okey, apa kaedah yang sesuai itu nanti kita akan belajar, okey? Okey, saya nanti untuk hari ni saya akan minta you all buat sampai sebab bawah-bawah ni saya akan macam aktiviti langkah 1 prosedur persediaan kan. Ini adalah yang you all akan belajar dalam tajuk-tajuk akan datang. Okay. Untuk RPH hari ni, saya minta you all buat sampai induksi set saja. Tak perlu lagi langkah ini. Sebab langkah ini macam flip classroom, lepas tu berpusatkan pelajar ke, itu semua you all akan diberi, kita dengan kuliah, apa dia berpusatkan pelajar, apa berpusatkan guru, apa berpusatkan bahan. Lepas tu apa beza kaedah, apa beza strategi, apa beza teknik, nanti kita akan belajar. Okey, jadi yang langkah pengajaran ni tak perlu dulu. Okey, so hari ni yang you all kena buat adalah sampai induksi set je. Induksi set ini bergantung apa yang you all dah belajar dekat dalam RBT lah. Saya takkan inilah. Saya takkan bagi markah kat sini. Sebabnya induksi set kita akan buat minggu depan. Tapi yang hari ni, RPH hari ni, saya nak you all faham apa dia standard kandungan, standard pembelajaran, objektif, ABM, EMK. Okey, BBM atau ABM tahu ya, alat bantu mengajar ni, maknanya okey. EMK tahu tak EMK? Elemen merentas kurikulum. You all tahu kan, masing-masing saya dah tahulah, okey. Nilai murni ni kadang-kadang kalau actually dia sama je dengan apa orang kata dengan EMK. Kadang tak letak pun tak apalah. Saya rasa this is optional lah if you want to put it. Sebab benda tu sama, redundant. So bagi saya you don't have to put it lah sebab dia dah sama dengan EMK kan, elemen merentas kurikulum. Okay, bahan rujukan semua-semualah. Okay, so you all kena buat sampai induksi set saja. Okay, untuk hari ni. Okay, jadinya apa lagi menjelaskan? Okey. Puan, Ini kita orang sahaja. pakai Ya. RPH Puan ni kan? Kita orang pakai RPH Puan ni kan? Supaya semua Okey. So terpulang pada you all lah nak guna yang RBT punya ke ataupun sama sebab yang macam Inshi tunjuk pun kita boleh sama je kan. Dia punya ni cuma mungkin standard pembelajaran tu kena tambahlah sikit. Macam Pak An punya pun sama juga. Cumanya Pak An punya tu ada elemen efektif. Efektif normally kita akan nilai dia semasa dia buat amali. Macam dia buat nilai kebersihan ke, apa lagi, nilai keusahawanan ke. We don't measure it during theory. We measure it masa kita buat amali. Okay, macam you all punya macam subjek kosmetologi kebanyakan adalah etika dan profesionalisme. Jadi kat mana saya nak mengukur etika profesionalisme? Semasa you all buat amali lah, macam mana you all behave as a beautician. So we don't measure in theory. Tapi saya ukur semasa you all buat amali. Macam subjek you all buat estetika kan? You all buat salon. Okay, so dia punya efektif bagi subjek khusus tersebut adalah keusahawanan. Jadi you all buat yang salon tu, daripada situ saya ukur aspek keusahawanan di mana saya tengok daripada segi keuntungan, lepas tu tengok peer assessment, daripada situ saya akan ukur dia orang. So normally untuk efektif we measure it masa buat presentation ke, kalau communication during the presentation. Kalau personal, interpersonal, keusahawanan memang semua kita akan ukur dalam masa amali.
Saya tak nampak, kalau teori tu tak nampak apa benda yang kita boleh ukur. So normally we don't put it as one of kita punya objektif lah untuk efektif, okay? Alright. So, okay, saya akan forward juga dalam WhatsApp, saya akan forwardkan juga untuk you all tengok sebagai rujukan. Okay, so dia punya tajuk ni you can choose any tajuk yang buat huraian sukatan hari tu. Okay, sampai induksi set sahaja. Okay, cumanya dekat sini kalau buat induksi set bersama saya ada advanced organizer. Okay, you just kalau nak tulis ikut sini pun boleh sebab advanced organizer. You all ada buat advanced organizer tak masa RBT? Advanced organizer tu apa kan? Betul kan? Dia macam sebelum kita mengajar, kita akan tunjukkan objektif pengajaran. Biasanya saya akan suruh buat dalam bentuk peta minda apa yang nak diajar. Supaya pelajar nampak apa yang kita akan belajar. Kalau macam ni, advanced organizer dia akan ada 5. So yang dia buat dalam bentuk peta minda, jenis rawatan, prinsip, proses sains, prosedur, peralatan, bahan. Okay, itu dia punya advanced organizer. So the student dah capture, that is what they have to learn for today. That is advanced organizer lah. So you can follow or tak nak follow pun tak apalah, you do it as you have run in RBT class, okay? Alright, ini satu yang you kena siapkan, okay? Lepas tu compile dalam group, hantar sekali, okay? Lepas tu untuk rancangan rancangan tahunan berdasarkan takwim saya yang saya hantar itu, okey. Untuk SRT saya tak SRT gunakan yang sama juga hari Isnin. You all guna yang sama lah kot sebab kalau nak buat lain-lain susah. Okay, so since you all akan pergi praktikal bulan Mac, April, Mei sampai Jun. Okay, cuba fitkan, cari masa bersih, minggu bersih dan cuba kirakan masa bersih berapa minggu tinggal dan dapatkan kandungan kurikulum SRT daripada grup SRT, berapa tajuk yang you all boleh mengajar. Okay. Okay, ada berapa tajuk yang you all boleh mengajar untuk subjek SRT. Itu buat dalam grup lah, boleh? Okay, buat satu je, saya nak satu saja dalam grup. Maknanya you all discuss, you all ambil huraian sukatan yang SRT punya, form 4. Lepas tu tengok boleh tak dalam masa 4 bulan tu, misalnya berapa tajuk yang boleh dihabiskan dalam masa 4 bulan tersebut. Selepas tengok masa bersih, minggu bersih. Sebab you all kalau kita tengok takwim sekejap saya buka balik takwim. Mana takwim saya? Okay. So dalam grup, apa yang you kena buat, bermula daripada kita andaikan you pergi praktikal start 1 Mac. 1 Mac, okay, dan Mac, April, Mei, Jun. Okay, sampai bulan Jun lah. Okay, 4 bulan ini. Okay, sampai bulan Jun ini. Sampai bulan Jun. Okay, alright. Saya nak apa yang you have to do is berapa minggu yang bersih dan berapa tajuk yang boleh fit in berdasarkan kurikulum SRT saja. Saya tak nak ambil kurikulum lain lah sebab ini saya nak you experience macam mana kita nak apa orang kata, nak cari minggu bersih dan kesesuaian dia mengikut tajuk dia. Form 4 punya kurikulum tak begitu mendalam, Form 5 yang mendalam sedikit. Okay, alright. Boleh? Faham Puan, Ya. soalan. Necessary untuk ambil dari tajuk 1 ke tak? Sebab kita kan mula MASH kan? Ke boleh je nak mula daripada tajuk 3 ke 4?
Terpulang. Tajuk ketiga keempat lah. Maknanya kita andaikan tajuk 1, 2, 3 tu dah cover ataupun tajuk 1, 2 dah cover. Start daripada tajuk ketiga lah. Okay. Alright. So faham ya? Boleh. Lepas tu yang RPH sampai induksi set saja saya nak tengok yang itu. Itu berdasarkan kurikulum yang you all buat objektif sebelum ni lah. Ambil itu. Lepas tu cuba binakan RPH. Simple je kan? RPH seorang satu kan Puan? Seorang satu. Lepas tu compile. Yang rancangan tahunan ni satu kumpulan satu saja. Tapi you have to RPH rancangan tahunan ni satu kumpulan satu. RPH seorang satu. Okay? RPH tu ambil yang ikut sijil diploma tu kan Puan? Yes. RPH tu ambil sikit sijil diploma. Yang rancangan tahunan ni yang ikut SRT saja. Okay? Dan saya mohon kalau misalnya you buat kerja group, saya mohon sangat-sangat tak nak ada copy paste daripada kawan. Okay? Sebabnya bila saya tengok balik analisis, ada individu-individu sama je dia punya sama je dia punya penulisan dengan ada kawan sebelah tu. Kalau sama saya potong markah dua-dua Tak kira orang yang ditiru ke orang meniru tu ke, saya potong dua-dua. So make sure kalau ada, sebab you all buat group work kan, lepas tu kan masing-masing check masing-masing punya. So yang mengecek itu mesti boleh detect yang mana kawan yang meniru. Okay, misalnya Syifa hantar dulu dalam grup. Tutup, Din tengok Din tiru Syifa punya. Sama sebiji. So saya akan disqualify dua-dua. Saya tak akan bagi markah dua-dua tu. Okay, so yang meniru itu harus ada tanggungjawab. Yang ditiru itu kena tegur lah. Kena tegur. Kalau tak nak tegur, bagi saya tegur. Hantar nama kat saya. Kalau misalnya yang ditiru itu tak berani tegur, suruhlah ahli kumpulan lain. Kalau ada ahli kumpulan yang boleh tegur lah. Kalau tak makan tegur, tak makan saman, bagi saya bagi saman kat dia. Boleh? Tak naklah macam tu. Sebab you semester depan dah pergi LMI. LMI dah tak boleh tunggu siapa-siapa. Okay, so buat kerja dengan usaha sendiri. Tak payah tiru orang. Saya tak naklah macam tu. Saya tak nak bila pergi sekolah nanti semua tiru orang. Saya tak nak nama budak SRT sebab saya tak naklah nama busuk kita terkeluar di mana-mana kat sekolah nanti. So macam itulah. So kena ada sifat tanggungjawab, kena ada kerjasama. Okay. Dan untuk RPH ni pun saya minta mohon compile check dulu. Untuk kawan-kawan punya, okay, sama-sama cek. Dan untuk yang rancangan tahunan tu pun buat sama-sama, jangan seorang dua je buat. Seorang je bercakap, yang lain dah mulut dah tak ada. Kan Tuhan ambil mulut tu kan, letak kat belakang kepala nak, jadinya tak naklah macam tu. Bincang sama-sama. Sebab perkara ni awak akan buat bila bersekolah seorang je buat. Kalau awak tak praktis sekarang, tak discuss sama-sama sekarang, nanti pergi sekolah tak ada experience. So you don't know how to do it. Boleh? Okay. Puan, bila hantar RPH dengan RPT? Saya bagi sampai a day before kuliah minggu depan lah, hari Khamis. Tapi kalau boleh siapkan awal, hantar awal. Tak ada masalah. Okay, Puan. Janganlah kuliah saya. Yang ambil markah juga kan? Setiap minggu tu memang ada markah. Kalau yang ni minta semak dengan Puan dulu boleh tak? Kalau saya tak sibuk, saya boleh semak. InsyaAllah saya boleh semak. Kalau saya masa tu, macam minggu ni memang saya daripada Isnin hari tu sampai Isnin Selasa, saya punya bengkel 9, 12.30, lepas tu 2 sampai 5.30. Memang direct. Saya memang tak berkesempatan langsung. Hujung minggu itu saya pergi mana hujung minggu depan Bali. Saya pergi berziarah di Bali lah hujung minggu itu. Okey, hujung minggu itu saya balik Kedah. Betul lah, saya balik Kedah hari Jumaat. Okey. Itu yang memang tak sempat betul saya
siapa hantar itu memang ada yang sempat saya check lah feedback. Siapa yang tak sempat tu macam sebab nak dalam dekat highway tu pun nak balik Kedah ada tempat-tempat yang tak boleh ni. Tapi ujung minggu ni pun saya kena balik tengok mak mentua saya sakit kan. Jadi tak apalah, hantar je yang mana saya bagi feedback. Kalau tak sempat feedback, you ingatkan lagi dah check belum puan, dah 3 kali you hantar dah check belum. Saya check lah. Ya, mungkin jadinya kena ingatkan saya lah sebab bukan satu subjek, saya ada a few subjek dengan pelajar mastersnya dengan kena ingatkan saya. Okay, right. Okay, so ada apa-apa soalan? So kita dah kira dengan amali lah ni, arahan dengan amali. Okay. Cumanya kalau you buat sekarang, terus buat sekarang. Okay, sebab sementara ni saya masih free ni. Saya masih free sampai pukul 12.45 saya masih free. So masa you buat sekarang ni kalau ada masalah boleh tanya. Terus kalau siap sekarang you boleh tanya sebelum hantar. Petang kan saya ada discussion dengan pelajar master saya, cuma saya takut tak sempat nak entertain you all lah. Tapi time to time. Okay. Alright. Okay, saya rasa itu saja untuk kuliah minggu ni. Saya mohon anak-anak FYP saya tinggal sekejap boleh? Okay. Okay, saya rasa itu saja kot untuk kuliah dan amali kita. Okay. Saya rasa the rest boleh buat RPH masing-masing. Lepas tu mungkin saya rasa setengah jam siap kot RPH masing-masing. Lepas tu sejam setengah get back into group, buat rancangan tahunan tu. So siap. Kalau boleh hantar hari ni, saya terus check hari ni. Betul kan? Boleh? Okay. Right. Saya rasa itu saja untuk teori dan amali minggu ni. Memang minggu ni simple sikit, tapi minggu depan kita dah start untuk gamification dan kita dah start micro teaching lah. Tapi still dalam group. Sebab saya nak you all discuss, nak get the best among the best untuk gamification untuk induksi set tu. You have to discuss it first, discuss, dah puas hati. Yang nanti kalau dalam induksi set, dalam group tu ada pelbagai teknik. So during the micro teaching saya akan pick 2. Anybody yang terkena tu terkena lah, tapi you have to practice in group. Misalnya dalam kumpulan Pak An siapa? Pak Andin, siapa lagi? Nurin Pak Andin, Nurin lagi? 3 je. 3 je, okay. So ada 3 jenis induksi set, mungkin gamification, apa lagi? Penceritaan dan juga imajinasi. So saya akan pick, okay, untuk yang ni saya nak pilih 2. Saya pilihlah yang 2. Tapi everybody have to ready. Masing-masing dalam kumpulan tu kena ready dan practice dalam group. Practice sampai mahir, sampai advanced organizer. So during dia tu everybody has to be ready lah. Saya takkan buat sorang-sorang sebab saya tahu kalau buat sorang-sorang lama. Jadi saya tahu masing-masing dah ready, saya akan pick. Saya akan pick randomly. Orang yang minggu depan dah tak kena. Minggu depan kita, the following week kita akan buat kemahiran penyoalan pula. So dia akan buat induksi set, dia akan buat micro teaching in penyoalan pula. Nampak? So you akan belajar. You akan belajar kawan you membetulkan induksi set. Lepas tu present, saya akan pilih 2 ataupun 3 dalam group. Macam tu. Okay, faham ya? Okay, so itu saja untuk minggu ni. Everybody take care sebab the number is increasing back. Saya risau ni kan, balik college takut tak balik college pula. Naya kalau tak buat micro teaching secara face to face, saya risau kan. Tak apalah, kita doa sama-sama dan tapi you all kena jagalah. Kadang-kadang kita macam kes kawan saya, dia pergi ke majlis tu semua negatif, dia seorang yang positif, dah tak tahu dapat dari mana. Mungkin dia kata kemungkinan dia dapat di toilet RNR. Sebab orang yang pergi majlis tu semua negatif. Dia yang disahkan positif sebab balik bermajlis tersebut. Itulah dia suspek masa dekat toilet RNR. So be careful lah. Okay, be careful. Take care. Saya pun risau juga sebab merata-rata pergi kan, tapi taklah, kita jaga kita lah. Kawan baik saya sekolah baru minggu lepas meninggal juga dengan COVID. So, yalah, risau kan, risau, sedih semua ada. Saya tak naklah berlaku dekat student-student saya. Tu je saya mohon. Okay? Right, itu saja. Kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan dan anak-anak IFIP saya tinggal sekejap.
kasih Puan. Terima kasih Puan. Ah, Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. lagi sama.